Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan tengok berkenaan dengan counter breakout, ya. Kaedah melihat ataupun mengenal jenis counter breakout. Kaedah mengenal counter breakout, bila dia nak breakout dan bagaimana. Okey. Okey, bila kejatuhan berlaku pada KLCI, kalau kita tengok KLCI banyak berlaku kejatuhan, dia rebound balik, ya. KLCI dia rebound balik, lepas tu menyebabkan banyak counter-counter yang baru nak breakout, ya. Kalau tengok dia melalui fasa rebound pada 4 November, 4 November 2020. 4 November 2020 dan sekarang dalam keadaan accumulation ataupun dia sedang buat apa consolidation, dia consolidate harga dalam kawasan sini lah, kawasan 1585 hingga ke 1619. Okey, kalau tengok RSI tengah menunduk ke bawah, mungkin ada kejatuhan sedikit lagi dan akan buat pullback balik lah untuk KLCI. Jadi disebabkan berlaku rebound dengan bakal berlaku pullback, banyak counter-counter yang akan berlaku breakout. Okay, breakout. Bila dia dah jatuh banyak sangat, dia akan buat breakout point. Okay, macam mana nak kenal breakout point? Okay, bila dan bagaimana mengenalinya? Okay, hari ini kita khusus kepada dua persoalan ni. Bila dan bagaimana mengenalinya. Okay, saya bagi contoh. Pantek, saya ada sebut tadi dalam grup. Macam mana nak kenal? Okay, contoh pantek. Dia naik, lepas tu dia buat mengalami kejatuhan. Kejatuhan sampai 3-4 hari bulan November. 3-4 hari bulan November. Kejatuhan yang agak tinggi. Lepas kejatuhan ni, dia akan kita mencari new high. Maksudnya dia tengah buat new high. Kalau kawasan sini, okey, kawasan sini kita tanda sini adalah kawasan kejatuhan. Okey, kawasan kejatuhan. Okey, kawasan kejatuhan. Bila dia buat new high, lepas daripada buat new high, dia akan accumulate balik. Ni yang pertama, dia akan jatuh sampai habis oversold. Lepas tu dia akan buat new high dekat sini. Kita tengok 10 November dia buat new high 38, harga 38, lepas tu dia akan accumulate. Okey. Accumulate ataupun dia tengah dalam keadaan belian dan jualan tu dalam keadaan naik turun dia sama saja. Okey. Selepas dia buat new high, lepas tu dia buat lower high, sini lower high. Sini lower high, dia buat lower high. Ni new high kawasan sini. Ni new high lah. Ni higher high. Lepas tu dia buat higher low. Higher low, dekat kawasan higher low. Next dia akan buat higher high lagi. New higher high ni kita panggil breakout point. Okay, dekat sini kita panggil breakout point. Breakout point. Ini satu contoh saja. Okay. Di sini adalah breakout point. Okay, breakout point dekat sini. Okay.
Kalau tengok pula dari segi MA sudah bertembung pada 3 MA bertembung dan menyebabkan berlaku breakout. Jadi breakout first day lah, first day breakout. Okay. Kenaikan breakout ni adalah agak tinggi. First dia akan buat low, lower low, okay. Lepas tu dia buat new high, dia buat higher high, higher high sini. Lepas tu dia buat higher low, new higher high adalah breakout point sini lah. Maksudnya dia duduk main kawasan sini dekat 0.395, dia bermain dekat sini harga dia. Dia accumulate dekat sini, lepas tu dia akan buat new high. New high tu adalah breakout point. Ni adalah satu contoh pantek. Okay. Dan pastikan MACD crossing dan RSI tengah menaik. Bila jawapan bila tadi? Selepas berlaku oversold dan dia akan buat new high. Lepas buat new high, dia akan buat new higher high. Higher low, next higher high adalah breakout point. Okay, ni pantek. Sama juga counter lain. Kita tengok counter lain. Counter apa? Counter GDB. GDB tengah uptrend. DGB. Okay, DGB ada nampak lah. Tapi dia buat new low lah. Okay, first ni. Dia dalam keadaan oversold. Dia buat new high. Dia buat apa new higher low. Tapi tak menjadi. Dia turun balik, dia turun balik dekat apa new low. Ni higher low. Dia buat higher high. Lepas tu sekarang dalam keadaan accumulation. Accumulation maksudnya dia step yang kedua. Dia bukan sekali terus jadi. Dia tengah step yang kedua. Okay, kawasan sini dia tengah buat higher low. Next, bila dia akan berlaku breakout? Selepas dia melepasi harga 415 ni. 415. Dia melepasi harga 415. Dia akan buat new high. Barulah dia akan buat new breakout. Ni DGB. Okay, contoh-contoh lain. Banyak contoh-contoh lain kita boleh tengok. Hari tu 80. Breakout kan 80. Okay, 80. Okay, tengok 80. Ini oversold. Dekat sini. Oversold. Okay, dia buat new high. Lepas tu dia akan buat higher low. Kawasan sini higher low. Dia buat new higher high. Terus breakout. Tengok. Keadaan sama saja. Yang kedua, dia akan buat new higher high, terus breakout. Ini yang berlaku. Cara-cara mengenal counter breakout. Okay, kita tengok counter lain. Iris pun sama. Tapi dia agak besar. Dia punya low dia. Sampai okay, kawasan sini. Okay, kawasan sini adalah kawasan oversold. Okay. Dia buat higher high. Lepas tu dia turun balik. Buat higher low. Dia buat high, dia buat low. Dia nak breakout. Cuba breakout tak menjadi. Okay, kalau first tak menjadi, dia akan buat kali kedua untuk accumulate. Okay, kali kedua dia accumulate. Accumulate kawasan sini. Dia akan buat low. Dia akan cari low. Higher low. Dan new higher high adalah breakout point. Iris. Jadi Iris tunggu dulu. Okay, dia dalam accumulate dia panjang sikit. Okay.
Kalau nak kira sampai sini pun boleh. Sampai sini higher high, accumulate, ni tak menjadi. Ni breakout tak menjadi. Ni breakout tak menjadi. So bila dia tak jadi, dia akan accumulate sekali lagi. Dia accumulate sekali lagi, maksudnya akan berlaku RSI akan turun. Dia akan buat new high high dalam kawasan sini 370. Dia pecah 370, dia akan buat breakout. Okay, ni iris. Syarat-syarat dia oversold dan harga yang paling rendah untuk breakout. Kita tengok counter-counter lain. Ada lagi. Hyaptech. Okay, tengok Hyaptech. Sini kawasan oversold. Kawasan oversold. Sini. Dia buat new high. Okay, dia buat new high. Ni new high. New high. Sini kawasan new high ataupun higher high. Higher high. Higher low. Kawasan sini higher low. Okay, kawasan sini higher low. Okay. Kawasan sini higher low. Lepas higher low, dia pecah harga, dia buat breakout. Tengok Hyaptech buat breakout. Buat breakout. Okay, breakout dia akan terus naik lah. Sampai satu tahap, dia akan overbought. Lepas overbought, harga tu akan mati. Kecuali counter tu adalah counter yang fundamental analysisnya agak baik. Contohnya keuntungannya meningkat, okay, jualannya meningkat, earning per share dia meningkat, ataupun dia berlaku ada urus niaga, dapat projek-projek baru, yang tu dia akan ada tekanan lah. Maksudnya dia buat higher high, buat higher low satu hari, terus buat higher high, higher low, higher high, higher low. Dia main satu candle harian. Yang tu tekanan harga. Contoh lain kita boleh tengok TDM. TDM ni counter baru masuk syariah. Okay, syariah. Tengok TDM. Ni kawasan oversold. Kawasan sini adalah kawasan oversold. Okay, kawasan oversold sampai 235. Okay, di kawasan sini dia cuba bila habis oversold, dia accumulate harga tu. Dia cuba buat new high. Tengok candle ni dia buat new high. Okay, dia buat new high. Lepas tu dia accumulate kali kedua. Ni accumulation kali kedua. Okay, accumulation kali kedua. Lepas accumulation kali kedua, sampai masa dia breakout. Ni dalam keadaan breakout. Okay. Sepas kali kedua dia akan breakout. Ni adalah kawasan breakout. Sepatutnya breakout sini. Tapi kalau tengok apa MA 250 dengan 20, dia nyatakan dekat sini. Tapi yang berlaku adalah keadaan yang sama. Maksudnya selepas dia buat new high, dia akan buat higher low kawasan sini. Lepas tu dia akan breakout. Jadi kita pilih macam mana nak beli. Nak beli kita pilih dalam sini. Dalam keadaan dia ke accumulation sini, consolidation kat sini, kita pilih masa merah. Okay, sebab tu kita kena tengok candle merah. Kalau merah tu banyak sangat tu, masa tu adalah waktu untuk membeli. Accumulation dalam selepas dia buat new high. Okay. Ni berlaku pada TDM. Apa lagi counter? Vivocom. Okay, Vivocom dia tak buat. Dia terus breakout, terus naik. Kalau ikut sini, ni waktu dia consolidation.
new higher high, dia tak ada higher low, dia tak buat higher low, dia terus high. Kalau tengok pertembungan berlaku 250 dengan 20. Okey, yang ni. Contoh lain lagi, M-Touch. M-Touch pun lebih kurang dengan contoh tadi. Accumulate kat sini dekat kawasan oversold. Dia sepatutnya memang sini, dekat bawah ni. Kat sini. Okay. Consolidation kat sini, dia buat new higher high. Lepas tu, dia consolidate sekali lagi. Boleh keluar dalam 2 hari sahaja. Consolidate kat sini. Terus dia breakout. Okay. Cara nak pilih, beli masa merah. Dia breakout kat situ. Beli masa merah. Kalau kita beli masa merah, contoh contoh counter M-Touch ni. Kalau kita beli masa merah, kita contoh kita jual dekat sini lah. Dah dalam 80%. Dan ni apa doji tapi kenaikan tinggi, lepas tu dia turun pada harga yang sama. Okay, contoh kita jual kat sini 125, dah 80% kita dapat. Okay. Sekarang dia dalam keadaan consolidate balik. Sebab dia ada tekanan, dia akan consolidate. Bergantunglah kenaikan tu. Kita tengok balik kenaikan tu. Tapi kalau ni, kalau dia bertembung ni dalam MA20 dengan 50, kecuali candle merah ni pecah MA20, bermaksud kenaikan tu dia akan buat kejatuhan lah. Maksudnya support sini tak kuat lah. M-Touch. Ada counter-counter lain lagi. PDZ. Kita tengok PDZ. PDZ pun sama. Oversold. New higher high. Consolidate kawasan sini. Consolidate kawasan sini. Breakout. Ini pertembungan antara MA50 dengan 20. Okey. Tengok kenaikan dia. Kalau kita jual dalam kawasan sini dalam 60% kita dapat breakout. Sebab apa kita pilih selepas new higher high, lepas tu dia consolidate? Sebab kita tak tahu bila dia nak buat new higher high ni. Kalau kita tahu tak apa, kita bukan ahli nujum nak tahu betul ke tidak dia nak buat breakout. Kita tak tahu, tapi kita kena tengok pattern. Pattern breakout macam mana. Ni adalah pattern breakout. So boleh kenal lah. Okay, Bio LDG. Okay, tengok ni, Bio LDG. Kat sini dia bertembung. Kawasan sini adalah oversold. Oversold tengok ni. Tak percaya tengok oversold, tu tengok dia punya ni. Oversold, stop RSI, dia buat higher high. Consolidate. Breakout. Tapi tak, breakout ni tak jadi tau. Breakout ni tak jadi. Maksudnya dekat sini. Dia turun balik, dia rehat balik. Ni yang apa? Dia kalau kita masuk sini pun dah dapat banyak lah. At least lepas consideration yang kedua. Yang penting sebab ni dia buat new high, cantik ni. Masa merah ni kita beli. Kalau beli sini agak mahal sikit lah. Kalau kita beli sini agak tinggi sikit. Contoh lah. Contoh buat tipu kita beli kat sini. Dah dapat 25% dalam 25% macam tu. 23%. Okey. Tengok DPS. Okey, tengok DPS. Pattern yang sama juga. Consolidate. New high. Ni new high. Consolidate sekejap. New high. Breakout. Contoh kita beli kat sini.
Kita dapat 30% DPS. Kalau SI belum habis lagi, maksudnya ada kenaikan lagi. Jadi kenaikan lagi, simpan lagi mungkin boleh pergi 50%. Okey. Ada counter lain. Hubline. Hubline tak cantik lah nak tengok. Okey, kita cari counter lain lagi. Visione. Okay, Visione ni cantik ni. Tengok ni oversold, new high. Ni oversold kat sini. Harga terakhir, harga paling rendah, oversold kat sini. New high. Dia buat consolidate. New high. Kawasan sini boleh beli. Kawasan sini boleh beli. Kenapa dia tak jadi? Sebabnya glove tengah jatuh. Glove tengah jatuh, dia naik-naik, dia gap up, turun. Gap up, turun. Kalau daripada sini pun, dah kita boleh dapat, kalau kita contoh kita masuk daripada sini contoh, ada dalam 10%. Breakout dia tak menjadi lagi. Okay, breakout dia belum menjadi. Kalau titik pertemuan antara MA 250-20 dekat sini. Tapi belum jadi. Kita kena tengok apa. RSI okey. Cuma dia dalam keadaan news dia tak cantik. Ni dia kena mendongak naik. MA 20. SARS, parabolic SARS menunjukkan ada kenaikan. Okey. Tengok satu lagi contoh yang terakhir. PUC. Ni baru nak buat lah, belum lagi. Dia dalam keadaan oversold. Jadi sekarang ni kita tunggu dia buat new high. Okay, selepas dia buat new high, dia akan accumulation, dia breakout macam tu. Tapi dia tak cantik lah sekarang sebabnya MA 250, 20 ada dekat atas. Maksudnya resisten dia kat atas. Counter yang naik IP muda. Okay, tengok contoh IP muda. IP muda ni dia breakout dekat sini. Okay. Dia oversold sini. Ni kawasan oversold dia. Okay, dia buat new high. Dia accumulate sini. Breakout. New high, dia breakout dalam 40%. 40% okey lah. Tak ada masalah. Okey. Okey, itu saja kaedah nak tengok counter breakout. Pertama, pastikan oversold. Yang kedua, selepas oversold dia buat new high. Lepas tu dia consolidate dalam keadaan higher low. Dia buat new high, situ adalah breakout point. Tadi kawan kita kata spring. Tapi spring dalam uptrend. Dia tak oversold dekat sini. Okay. Kawasan oversold dia sini. Okay, spring sini. New high. Dia buat higher low. Lepas tu dia breakout. Terus breakout. Dalam consolidate. Yang penting dia buat new high, consolidate ataupun accumulate harga. New high adalah breakout point. Itu adalah cara-cara nak mengenal counter breakout. Okey, itu saja untuk malam ni. Moga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.